Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga anda semua terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada semua pendengar Malam Mistik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara, para pendengar semua, pada malam ini Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada penulis Ain Najwa. Kisah yang bertajuk Unit Forensik. Jam 8 malam, Fikri sudah bersiap-siap untuk ke tempat kerja di mana dia ditugaskan menjadi pembantu perawatan di bahagian unit forensik di salah sebuah hospital kerajaan di Kuala Lumpur. Fikri perlu sampai tepat pada waktunya kerana hari ini merupakan hari pertama dia bekerja di hospital itu. Pada hari pertama bekerja, Fikri telah diarahkan untuk bertugas pada waktu malam. Setibanya dia di hospital, Fikri telah didatangi oleh seorang pemuda yang bernama Akram. Akram adalah rakan setugasnya pada malam itu. Setelah bersuai kenal, Akram mengarahkan Fikri untuk menyimpan beg dan barang-barangnya di dalam loker. Kemudian, Akram membawa Fikri terus ke unit forensik, tempat dia akan ditugaskan. Fikri, mental kau dah ready ke nak kerja kat sini, Fik? Tanya Akram. InsyaAllah saya boleh. Kalau abang boleh, kalau abang boleh kerja sampai bertahun, takkan saya tak boleh kan? Jawab Fikri. Aku bukan nak pelekikan kau, Fik. Dulu dah selalu sangat aku dengar partner aku cakap macam ni. Alih-alih, tak sampai seminggu, dah belah dah. Kata Akram lagi. Itu diorang bang. Saya tak sama macam diorang. Balas Fikri tersenyum. Kau panggil aku Am je. Tak payah berabang-abang sangat. Kata Akram selamba. Dalam mereka berbual-bual, akhirnya mereka sampai tempat yang dituju. Akram mengajar Fikri beberapa tugasan yang perlu Fikri lakukan. Meremang juga bulu romanya sewaktu melangkah masuk ke unit forensik. Bau hanyir membuatkan Fikri menjadi lawyer. Ni baru bau je tau. Belum pat nak kena hadap mayat lagi. Mayat pula, jangan cakap lah. Kadang yang dah mereput pun ada. Akram bersuara. Dalam ni lah nanti kau selalu duduk. Sebelum mayat sampai, kau kena pastikan tempat ni kemas dan bersih. Tugas kau nanti, cuci semua pisau-pisau dan gunting dalam bekas tu. Pastikan semua perkakas dalam tu cukup. Terang Akram. Kat unit forensik ni, selain terima mayat dari ward pesakit, kita juga ada terima jenazah dari luar tau. Sama ada mati sebab kemalangan atau yang dirujuk untuk bedah siasat. Lagi satu, kalau ada kes kematian kau atau aku yang kena ambil mayat tu dari van jenazah atau ambulan, sorong sampai dalam bilik ni.
Lepas tu, tunggu doktor yang bertugas datang, kata Akram lagi panjang lebar. Setakat ni yang aku terangkan kau faham tak? Banyak lagi sebenarnya benda yang kau kena tahu. Tapi nantilah aku sambung ya. Soal Akram. Faham bang. Am, jawab Fikri menganggukkan kepalanya. Peti-peti kat belakang ni ada mayat ke Am? Soal Fikri sedikit gerun. Kenapa? Kau takut? Relax lah bro. Lama-lama nanti kau biasalah tu. Baru-baru lagi memang rasa seram. Nak kau tu orang baru. Setakat kena usik sikit-sikit tu, normal lah tu, balas Akram. Kau macam mana boleh bertahan kerja kat sini Am? Sepanjang kau kerja kat sini, ada pernah kena kacau ke? Soal Fikri lagi. Berdepan dengan mayat setiap hari bukan mudah tau. Tapi alhamdulillah lah, aku ni kuat dari segi fizikal dan mental. Kena kacau tu biasalah. Nama pun kerja berdepan dengan mayat kan, jawab Akram sambil menepuk bahu Fikri. Fikri melihat peti-peti simpanan mayat. Tertera papan tanda di pintu masuk bilik mayat, iaitu mayat Islam dan mayat bukan Islam. Mungkin itulah perasaan yang dialami oleh bekas-bekas pekerja di bahagian unit forensik apabila pertama kali bertugas. Memandangkan belum ada mayat yang tak di-postmortem, kau duduk dulu tunggu kat kursi luar tu. Aku nak pergi beli air kejap. Nak kirim tak? Tak apalah. Kalau aku nak nanti aku pergi beli. Fikri berjalan ke sebuah bangku dan melabuhkan punggungnya. Fikri mengeluarkan telefon bimbitnya dan membuka aplikasi WhatsApp. Sambil menunggu mayat yang bakal tiba nanti, dia membalas setiap mesej di dalam grup WhatsApp. 20 minit menunggu, tiba-tiba datang sebuah ambulans dan berhenti betul-betul depan Fikri. Turun seorang lelaki yang sedikit berumur menghampiri Fikri. Assalamualaikum. Hang ganti Akram ke bertugas malam ni? Awak Akram tak ada? Soal lelaki tua tu. Waalaikumsalam. Tak pakcik, Akram ada. Dia pergi beli air kejap. Ada mayat ke pakcik? Jawab Fikri. Oh, lagu tu kah? Nama pakcik Mahat. Panggil Pak Mat je lah. Pak Mat, panggil Pak Mat. Ada mayat dalam tu. Jom bawa turun. Kita tolak mayat tu dalam bilik bedah. Sementara nak tunggu doktor mai, letak mayat ni kat dalam ni dulu, no? Kata lelaki tu. Saya Fikri. Baiklah Pak Mat. Mayat lelaki ke perempuan Pak Mat? Soal Fikri lagi. Had ni mayat perempuan. Mati gantung diri, jawab Pak Mat. Tapi mayat ni dah mereput. Seminggu kematian dia, baru jiran-jiran dapat tahu yang dia dah mati sebab doktor cium bau busuk, sambung Pak Mat lagi. Gantung diri, kata Fikri dalam hati. Fikri bangun dari duduknya dan pergi ke arah ambulans. Apabila Pak Mat membuka saja bonet ambulans tersebut, bau busuk menyengat hidung Fikri dan hampir loya dia saat itu. Memakai penutup muka juga tidak menjadi apa kerana bau itu terlalu kuat dan pekat. Berkali-kali Fikri menahan nafasnya dari terus menghidu bau busuk itu. Pak Mat yang sudah biasa dengan keadaan itu hanya tersenyum melihat Fikri. Baru-baru lagi memang lagu ni. Nanti dah lama-lama nanti hang biasalah. Hang kena biasakan diri sebab hang bukan nak kerja sehari dua kat sini, pesan Pak Mat. Fikri hanya menganggukkan kepalanya saja. Dibantunya Pak Mat membawa turun mayat tersebut dari dalam ambulans dan menyurung mayat tersebut pergi ke bilik bedah. Sampai saja di dalam bilik bedah, mayat wanita tersebut diletakkan di tengah-tengah di mana tempat pembedahan akan dilakukan sebentar lagi. Usai segala urusan, Pak Mat meminta diri untuk pergi dari situ. Pakcik berangkat dulu, no.
Hang tunggu sampai Dr. Mai ya. Awak lama sangat lah Akram ni pergi beli ayak ni. Kalau bak mengular ni memang nombor satu dia. Hei, dia tu pun. Tak apalah. Pakcik pergi dulu no. Bebel Pak Mat apabila melihat Akram tidak muncul-muncul sedari tadi. Lagi satu. Hang jangan nak duk tinggal mayat ni pula. Hang duk dalam ni sampai Akram atau Dr. Mai. Pesan Pak Mat lagi. Baiklah Pak Mat, angguk Fikri. Selepas memberi pesanan, Pak Mat berlalu pergi meninggalkan Fikri keseorangan di dalam bilik bedah itu dengan mayat yang terbujur kaku. Berdebar pula Fikri rasakan saat itu apabila perlu duduk berdua saja dengan tubuh yang sudah tidak bernyawa. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Suasana pula semakin sunyi dan suram. Kelihatan Akram masih belum kelihatan. Fikri duduk di atas kerusi sambil memerhati mayat di depannya itu. Sedang lega Fikri duduk menunggu, tiba-tiba saja barang perkakas seperti pisau dan gunting jatuh ke atas lantai. Berderau darah Fikri waktu itu apabila akibat terkejut. Meremang bulu romanya ketika itu. Fikri memandang di sekeliling bilik. Tiada sesiapa melainkan hanya dirinya seorang ketika itu. Fikri bangun dari duduknya dan mengutip semula pisau-pisau dan gunting yang jatuh berselerak di atas lantai. Satu persatu pisau dikutip dan diletakkan semula ke dalam bekas. Fikri mengutip gunting pula yang terpelanting jatuh berdekatan dengan troli mayat wanita tersebut. Allahu Akbar! Tiba-tiba Fikri terasa ada orang mengetuk kepalanya. Fikri sudah menelan air liurnya. Perlahan-lahan kepalanya diangkat untuk melihat. Dalam hatinya berharap itu adalah Akram yang sengaja mahu mengusiknya. Apabila kepalanya diangkat, alangkah terkejutnya dia waktu itu. Yang mengetuk kepalanya bukanlah Akram, tetapi tangan mayat wanita yang berada di dalam beg mayat hitam itu tersebut. Pucat lesi tangan itu. Fikri terus bangun dan berlari keluar dari bilik bedah tersebut tanpa memasukkan semula tangan mayat itu. Sedang tergopoh-gopoh dia berlari keluar sambil memandang belakang. Badannya seakan terlanggar seseorang. Allah. Cepat-cepat dia menoleh untuk melihat. Pucat lesi wajahnya ketika itu. Hei, apa hal kau ni, Fik? Macam kena kejar hantu je aku tengok. Soal Akram hairan melihat Fikri yang sedang tercungap-cungap itu. Tangan. Hanya itu saja yang mampu diucapkan oleh Fikri. Tangan apa? Cuba kau bertenang. Bertenang. Tarik nafas. Tarik. Lepas. Kata Akram menenangkan Fikri. Fikri menjadi sedikit tenang dan mula ceritakan apa yang terjadi dari mula sehinggalah kejadian yang baru menimpanya tadi. Oh, ada mayat baru sampai ke? Lepas tu kau tinggalkan mayat tu je? Soal Akram sambil berlalu menuju ke bilik bedah. Aku bukan sengaja nak tinggalkan. Aku terkejut tadi sebab tangan mayat tu tiba-tiba je keluar dari dalam beg. Terang Fikri dan terus mengikuri Akram. Merepeklah kau ni. Mustahil lah tangan boleh keluar sendiri dari dalam beg mayat tu. Kau berhalusinasi tak? Alah, relax lah Fik. Tu baru sikit je tau. Alah, apa yang orang selalu cakap tu? Usikan salam perkenalan untuk staf baru. Kata Akram selamba.
Baru sikit. Apa maksud Mamat ni? Fikri menggaru-garukan kepalanya yang tidak gatal. Dalam hati yang rasa resah gelisah tu, Fikri melangkahkan juga kakinya masuk ke dalam bilik bedah tersebut. Kan betul aku cakap, kau ni berhalusinasi ni. Mana ada tangan terkeluar? Relax lah Fik. Lagi kau takut, lagilah benda tu suka mengusik. Buat biasa je. Baca surah-surah yang kau ingat. Tercengang Fikri apabila melihat tangan mayat wanita tadi sudah tidak terjuntai keluar lagi. Tapi dia benar-benar pasti dan yakin bahawa yang dia lihat tadi adalah tangan dari mayat wanita tersebut. Tidak mungkin dia berhalusinasi. Dah lah, jomlah. Jom duduk kat kerusi depan tu. Sementara nak tunggu doktor sampai. Malam ni aku tunjukkan dulu cara postmortem dilakukan. Nanti esok malam dan malam berikutnya, aku nak kau yang buat. Kata Akram sambil melabuhkan punggungnya di atas kerusi. Mereka duduk berbual tentang tugasan hakiki yang perlu Fikri lakukan nanti. 15 minit kemudian, doktor yang bertugas pun tiba. Akram dan Fikri melangkah masuk ke dalam bilik bedah bersama Dr. Alif. Sewaktu mereka duduk di ruang bedah, kelihatan mayat wanita tadi sudah ada di atas tempat bedah. Bukannya di atas troli sewaktu mereka meninggalkannya tadi. Panik Akram dan Fikri jadinya. Dr. Alif, kenalkan staf baru unit ni, Fikri, kata Akram memperkenalkan Fikri kepada Dr. Alif. Dr. Alif tersenyum lalu bersalaman. Dr. Alif bersiap sedia memakai pakaian khas. Begitu juga dengan Akram dan Fikri. Sarung tangan dipakai dan mereka melangkah mendekati mayat untuk dibedah siasat. Dr. Alif membuka beg mayat hitam itu dan kemudian apabila terbuka saja beg hitam itu, Fikri yang tenang tadi seperti mau pingsan saja. Bau hanyir menusuk ke dalam rongga hidungnya, diikuti dengan keadaan mayat yang sangat mengerikan. Mata wanita itu terpeliak dan terkeluar. Mulutnya ternganga dan lidahnya juga terjelir keluar. Tubuhnya sudah mereput dan membusuk, menampakkan tulang-tulang di badannya. Ini merupakan pertama kali Fikri melihat mayat seperti itu. Dia harus kuat kerana ini adalah pilihannya sendiri untuk bekerja sebagai pembantu perawatan di bahagian forensik. Fikri melihat Akram membantu Dr. Alif menyiapkan mayat tersebut. Mata yang tersembul keluar tadi dimasukkan semula, manakala lidah yang terjelir digulungkan dan dimasukkan kembali ke dalam mulut. Kemudian Akram mengambil satu tali lalu mengikat dari dagu sehingga ke atas kepala wanita itu supaya mulutnya tertutup. Fik, ambil kapas ni. Kau lap darah-darah kering yang keluar dari telinga dengan hidung mayat ni, arah Akram. Fikri tanpa bantahan terus mengambil kapas dan mengelap setiap darah kering yang ada pada mayat wanita tersebut seperti yang diarahkan oleh Akram tadi. Selesai segala urusan, mayat wanita tersebut disimpan dalam peti sejuk di bilik mayat sementara menanti kedatangan waris untuk menuntutnya. Fikri membantu Akram memasukkan mayat wanita itu ke dalam peti sementara Dr. Alif menyiapkan report. Selesai menyimpan mayat di dalam peti, Akram dan Fikri mendapatkan Dr. Alif yang kini sudah berada di dalam pejabat yang bersebelahan dengan bilik mayat. Sementara menunggu Dr. Alif menyiapkan report di dalam pejabat, tiba-tiba Fikri dan Akram terdengar seperti suara seorang perempuan
menangis di sebalik dinding bilik mayat. Fikri, Akram dan Dr. Alif berpandangan dan berpura-pura seperti tidak mendengar suara tersebut. Semakin tidak diendahkan, semakin kuat dan berpanjangan suara tangisan tersebut. Mendayu-dayu seakan-akan dirinya seperti terlalu sedih waktu itu. Fikri sudah mulai cuak. Dia memandang Akram, kemudian memandang Dr. Alif pula. "Shh, jangan cakap apa-apa," kata Akram berbisik kepada Fikri. Fikri cuba menenangkan dirinya. Cepat-cepat, dia membantu Akram dan Dr. Alif mengemas apa-apa yang patut di dalam bilik bedah itu. Tidak lama selepas itu, suara tangisan itu menjadi semakin kuat dan terdengar dia berkata-kata dalam tangisannya. Akram keluar dari pejabat dan menuju ke bilik mayat untuk melihat, diikuti oleh Fikri di belakangnya. Kosong. Tiada sesiapa di dalam bilik itu. Fikri memandang Akram dengan muka yang cuak. Kemudian, mereka kembali semula ke dalam pejabat. "Kau buat tak tahu je, Fik. Biasalah tu. Anggap je ni macam pengalaman pertama kau lah," kata Akram tenang. Selalu ke jadi macam ni, Am?" soal Fikri. "Selalu juga. Kadang tu siap muncul lagi. Bukan takat dengar suara je," jawab Akram selamba. Di dalam pejabat, mereka membuat kerja seperti biasa. Raungan yang kedengaran itu mereka biarkan saja. Sewaktu hendak beredar dari pejabat, mereka perlu melintasi bilik mayat terlebih dahulu. Fikri yang berjalan paling belakang sekali tanpa sengaja telah menoleh ke dalam bilik mayat tersebut. Balik cermin kaca bilik mayat itu, Fikri ternampak ada seorang perempuan berdiri betul-betul di sebelah peti mayat wanita yang mati gantung diri tadi. Wanita itu menangis dalam keadaan lidahnya terjelir keluar dan matanya juga terkeluar. "Astagfirullahalazim," mengucap panjang Fikri. Dia melajukan langkahnya, mendapatkan Akram dan Dr. Alif yang sudah berada jauh di depannya. Setelah selesai urusan dengan pihak polis yang datang untuk mengambil segala butiran dan urusan dokumentasi, Fikri meminta diri untuk pulang, memandangkan waktu kerja mereka juga sudah habis. Fikri melangkah ke motosikalnya sambil di kepalanya masih terngiang-ngiangkan jelmaan wanita tadi. "Fik, esok datang macam biasa Jangan tak datang pula," jerit Akram dari jauh. Fikri yang wajahnya kelihatan sedikit pucat itu hanya menganggukkan kepala dan menunjukkan ibu jarinya kepada Akram. Dengan lafaz bismillah dan beberapa doa, Fikri memulakan perjalanannya pulang ke rumah. Malam kedua, Fikri bertugas sebagai pembantu perawatan di unit forensik itu. Dia berdoa semoga malam ini dirinya tidak diganggu seperti malam semalam. Fikri melangkah menuju ke bahagian bilik bedah. Kelihatan bilik itu terang benderang. Ada mayat nak diposmortem ke malam ni? Kenapa aku tak tahu ni? Kata Fikri seorang diri. Terdengar bunyi pisau dan gunting jatuh di dalam bekas. Fikri cuba menolak pintu bilik tersebut, namun ianya berkunci dari dalam. Fikri mengeluh kecil lah, lalu mengambil tempat duduk sambil menunggu urusan bedah siasat dilakukan. "Am dah masuk dulu kot," katanya lagi di dalam hati. Fikri menjadi tidak senang duduk. Adakah dirinya terlewat datang dari hari ini menyebabkan Dr. Alif dan Akram masuk terlebih dahulu ke dalam bilik bedah tu?
Fikri bangun dari duduknya dan pergi ke arah pejabat untuk melihat jika ada sesiapa untuk dia bertanya. Pintu bilik pejabat dibuka. Namun, tiada sesiapa dalam bilik itu. Kelihatan bilik itu gelap gelita. Bahunya ditepuk dari belakang. Terkejut Fikri dibuatnya. Akram berdiri tegak merenung Fikri. Kau ke terkejut aku. Bukan kau kat dalam bilik bedah ke? Ada mayat baru ke Soal Fikri. Akram hanya diam membisu saja tanpa membalas pertanyaan dari Fikri. Dia berjalan menuju ke kerusi tempat menunggu. Fikri yang hairan dengan sikap rakan setugasnya itu terus mengegori Akram dari belakang. Ada mayat baru ke? Soal Fikri lagi. Ada mayat baru. Mayat budak lelaki mati sebab kemalangan. Jawab Akram sambil duduk tegak memandang dinding. Tapi kenapa kau tak masuk? Siapa yang tolong Dr. Alif kat dalam tu? Tanya Fikri lagi. Tak apa. Dr. Alif dah ada pembantu lain tolong dia. Kita tunggu waris mayat tu datang kat sini saja. Balas Akram yang nampak berlainan benar perangainya malam tu. Wajahnya juga nampak sedikit pucat. Okeylah, kata Fikri pendek. Kejap lagi, kalau waris datang kat kau, tolong sampaikan salam kepada mak dan keluarganya ya. Katakan pada mereka yang arwah sangat sayangkan mereka. Arwah juga mohon ampun dan maaf di atas segala dosa yang arwah pernah lakukan, kata Akram sambil menundukkan kepalanya. Kau nak pergi mana pula? Kita tunggulah sekali kat sini. Soal Fikri kehairanan. Aku nak pergi dah. Kau tunggu sini, jawab Akram perlahan. Tapi macam mana kau tahu yang arwah suruh sampaikan salam kat keluarga dia ni? Soal Fikri bertambah pelik. Belum sempat Akram menjawab kedengaran Dr. Alif memanggilnya dari jauh. Fikri? Fikri, masuk kejap. Segera Fikri menoleh ke arah Dr. Alif dan menganggukkan kepalanya. Bila pula Dr. Alif keluar dari bilik bedah ni? Tahu-tahu dah ada dalam pejabat, kata Fikri sendiri. Jom Dr. Alif panggil tu, kata Fikri kepada Akram sambil menoleh semula ke arah temannya itu. Tetapi Akram sudah tiada di sisinya. Hilang dah. Cepatnya dia bergerak. Fikri berkata sendiri lagi. Pelik sungguh dia rasakan saat itu. Fikri bangun dan menuju ke pejabat untuk berjumpa dengan Dr. Alif. Sekali lagi dia menoleh ke belakang untuk memastikan yang Akram benar-benar tiada di kerusi yang mereka duduk tadi. Okey Fikri, sekejap lagi Pak Mat hantar mayat orang kemalangan. Awak standby ya. Akram tak ada malam ni. Dia cuti kecemasan. So awak dengan saya je lah yang uruskan, kata Dr. Alif sambil menyilak kertas di depannya. Cuti tu doktor? Bukan doktor dengan dia ke dalam bilik bedah tadi? Sebab saya nampak lampu terpasang tadi dengan pisau, bunyi pisau gunting semua bagai. Balas Fikri yang sudah berkeringat ketika itu. Bila pula saya kat dalam tu? Saya baru sampai ni Baru tadi dapat call, diorang kata ada mayat nak postmortem malam ni, jawab Dr. Alif sambil memandang Fikri. Meremang segala bulu yang ada pada pora-pora kulit Fikri saat itu. Di bilik bedah yang lampu menyala tadi dan sunyi, pisau gunting berlaga, rupa-rupanya tiada sesiapa pun di dalam itu. Selain dia duduk di depan bilik bedah itu yang disangkakan temannya sedang bekerja di dalamnya, tidak wujud. Dub-dab, 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 jantung Fikri ketika itu.
Terkumat kamit mulutnya membaca surah-surah Al-Quran yang diingatinya. Kalau Akram cuti kecemasan, yang bercakap dengannya tadi siapa? Fikri, awak okey tak Fikri? Berpeluh sakan saya tengok. Soal Dr. Alif apabila wajah Fikri sudah pucat lesi. Okey doktor. Saya okey. Balas Fikri tergagap-gagap. 20 minit kemudian, Pak Mat datang membawa mayat yang meninggal akibat kemalangan tadi. Dengan berhati-hati, Fikri menyorong mayat yang berbungkus dengan beg hitam itu ke dalam bilik bedah. Dr. Alif membuka beg mayat hitam tu dan Fikri melihat wajah pemuda tersebut. Tiada yang mengerikan. Wajah seolah-olah sedang tidur dan berehat. Seluruh tubuh badannya juga tidak ada yang mengerikan. Fikri sudah bersiap sedia dengan arahan dari Dr. Alif. Segala peralatan yang juga telah disediakan. Sedang pembedahan dilakukan. Tiba-tiba, Fikri terasa bahunya ditepuk dari belakang. Fikri menoleh untuk melihat. Ternyata tiada sesiapa di belakangnya ketika itu. Fikri hanya membiarkan perkara itu berlalu begitu saja dan terus memfokus kepada tugasannya. Usai segala urusan, Dr. Alif mengarahkan Fikri untuk menyimpan mayat tersebut di dalam peti bilik mayat sementara menunggu waris datang menuntut. Sewaktu Fikri hendak memasukkan mayat tersebut, Fikri terdengar suara orang berbisik kepadanya. Fikri. Berderau darah Fikri tatkala itu. Terbit rasa seram dalam dirinya. Rasa yang tidak pernah dialaminya sebelum ini. Cepat-cepat dia menutup pintu peti sejuk itu dan berlalu untuk ke pejabat menemui Dr. Alif. Tiba-tiba langkahnya terhenti apabila ternampak seorang lelaki sedang berdiri tegak di hujung peti menyimpan mayat. Wajahnya pucat, lesi dan hidungnya mengalirkan sedikit darah. Lelaki itu hanya merenung tajam ke arah Fikri. Setelah diamati dengan teliti, baru Fikri perasan wajah lelaki yang berada di depannya kini serupa benar dengan mayat yang baru disimpannya sebentar tadi. Fikri menjadi kaku dan keras, bagaikan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya itu. Fikri menoleh ke kiri dan ke kanan. Dengan langkah 1000, Fikri berlari meninggalkan bilik mayat tersebut. Tercungap-cungap dia sewaktu masuk ke dalam pejabat Dr. Alif. Dah kenapa dengan awak ni? Dengan muka pucat bagai. Tak ada apa doktor. Okeylah. Saya rasa waris arwah dah ada kat luar tu. Jom pergi jumpa mereka. Saya nak bagi laporan ni sekali dekat polis. Okey doktor. Sampai saja di pekarangan tempat menunggu, kelihatan sudah ada keluarga arwah sudah menanti. Fikri mencari-cari emaknya arwah dan menyampaikan pesanan arwah tadi kepada mereka. Kelihatan mereka yang sedikit terkejut dengan apa yang telah Fikri sampaikan. Fikri berasa sedikit lega kerana segala amanat telah disampaikan. Dia juga mendoakan agar segala urusan arwah dipermudahkan di sana nanti. Selesai segala urusan, Fikri bersiap-siap untuk pulang. Dengan langkah yang lemah, dia menuju ke motorsikalnya. Dek, sini jap, panggil Pakcik Gad. Pakcik panggil saya? Ada apa tu? Soal Fikri apabila sudah berada di hadapan Pakcik Gad tersebut. Kamu Fikri kan? Yang kerja bahagian forensik tu? Ya, saya Fikri. Kenapa, cik? Ni ada pesanan dari kawan kamu ni. Kawan?
Kawan yang mana pula pakcik? Alah, kawan kamu yang datang dengan kamu tadi. Ada pakcik nampak kamu tadi? Fikri memandang Pakcik Gad itu dengan penuh tanda tanya. Setahunya, dia hanya datang seorang diri tadi. Siapa pula kawan yang dimasukkan oleh pakcik ini? Ni kawan kamu pesan. Dia kata dia balik dulu. Lepas tu dia suruh cakap kepada kamu lah. Terima kasih sebab tolong dia. Fikri terdiam dan terus mendongak ke langit. Baru 2 malam dia bekerja sebagai pembantu perawat di unit forensik ni, sudah pelbagai gangguan yang dialaminya. Tetapi itu tidak mematahkan semangatnya untuk dia terus bekerja. Mungkin dia insan yang terpilih untuk melalui dan diuji sebegini. Fikri memandang semula ke arah Pakcik Gad dan tersenyum. Dengan ucapan terima kasih kepada Pakcik Gad tu, Fikri melangkahkan kakinya menuju ke motosikalnya. Mungkin ada hikmahnya di sebalik kejadian ini. Dia percaya Allah akan sentiasa bersamanya dan sesungguhnya Allah itu sebaik-baik pelindung umat. Sekian. Terima kasih Brother Fai. Terima kasih kepada anda yang mendengar kisah ini. Semoga terhibur hendaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace. No.